insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min adain rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab, dan kita sedekah kepada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, dan seterusnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita untuk dapat bersama lagi berada dalam majlis ilmu. Ya, majlis yang sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menjadi suatu kefarduan bagi orang-orang yang beriman untuk mencari ilmu. Baik itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ya, mengatakan ya, dalam ungkapan dia, ya, talabul ilmu at-taqwa. Ya, orang yang menuntut ilmu itu adalah jalan baginya taqwa. Apa makna taqwa? Dia akan rasa takut dengan Allah. Orang yang alim ni tuan-tuan, orang yang tahu ni, dia lebih takut daripada orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu ni tuan-tuan, dia langgar je. Dia tak ada, kata orang tu, budi bicara. Orang tak tahu ni. Tapi kalau orang tahu, dia tak berani. Sebab apa? Ada implikasi dia, ada kesan dia. Apa kesan dia? Takut. Kesan dia apa dia? Kemurkaan Allah Ta'ala. Orang yang tahu bahawa akan dimasukkan neraka apabila kita melakukan dosa, buat juga. Itu yang menyebabkan kita memang sepatutnya dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Sebab tahu dah neraka tu tempat seksa, tapi nak masuk juga. Maknanya orang yang tak kisah ni, tak ambil tahu ni, maknanya dia telah melanggar etika alim. Ini dia tahu. Sebab itu orang yang tahu ni tu, orang alim ni, dia lebih takwa, lebih takut. Sebab itu orang yang paling takut di kalangan orang-orang beriman, orang yang takwa lah. Ya, orang yang paling takut ialah orang yang paling beriman pada Allah, yang paling takut pada Allah Ta'ala. Itu dia. Ya, maknanya orang yang bertakwa ni tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali, jalan baginya
Orang yang berilmu ni, orang yang belajar ilmu ni, mana jalannya? Orang yang menuntut ilmu ini jalan takwa. Kemudian menyampaikan ilmu itu sebagai satu ibadah. Menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Muta'alim. Maknanya menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat disampaikan, dikira ibadah. Maknanya kalau kita dapat maklumat, kita dapat pengetahuan, beritahulah. Paling-paling kongsi dengan anak isteri kita. Ni dok, diam aja. Abang pergi rumah kuliah, dengar apa ustaz cerita. Boleh tahan juga kelakar ustaz tu. Itu ceritanya. Apa yang dia belajar? Adalah banyak juga tu. Apa yang dia ajar? Iyalah. Itu. Tak ada cerita pun. Hari ni dapatlah satu pelajaran, 2, 3, 4. Tak ada. Dia iyalah. Alah banyak tanya lah, aku lapar lah. Makan. Tu je lah. Nak tutup kedai. Tak nak banyak soal. Besok kita hari Jumaat. Khutbah dibacakan oleh khatib. Ramai tu. Kalau saya mengajar kat belah-belah orang perempuan ni tuan-tuan, saya suruh dia bila malam pagi sebab hari Jumaat, balik sembahyang Jumaat sambil makan tu, tanya bang, hari ni khutbah tajuk apa bang? Nak pastikan suaminya dengar ke tidur. Hari ni mak haji ada tak? Tak ada. Selamat abang haji. Maklumat ni tak sampai ke abang haji. Saya beritahu dia. Biar suami kita ni ambil perhatian. Hidup dengan khutbah dia sengguk. Dah kena makan nasi biryani sepinggan. Sengguk. Lepas tu komplain pula, lambat pula ustaz baca khutbah panjang. Padahal dia nak tidur tu. Orang ajar betul lah. Orang komplain pandai. Tapi bukan orang sini. Ni orang yang komplain lah. Kalau orang sini komplain lebih kurang je lah. Kalau ada yang komplain lah. Pasal tak alim. Tak mengetahui. Orang patut makin lama dengan khatib, makin lama dengan imam ni lagi seronok. Ni tak, makin ringkas. Kalau boleh cepat je. Nak jumpa imam, nak salam pun nak. Punya kedekut lah tuan. Orang lain bergebuk dalam salam. Dari jauh tu, langgar orang pasal nak salam. Siapa dia? Nyanyi je. Nyanyi pun bukan terkenal pun. Penyanyi kata tu penyanyi kahwin je. Tapi kat kampung tu terkenal lah. Nak salam juga bagi bunga. Ustaz ada, imam ada, tak dapat bunga je. Tak dapat. Tak dapat pun. Kadang-kadang ustaz lalu pun tak kisah je. Tu imam lalu pun tak kisah. Sebab apa? Kita jiwa tak dekat dengan orang ulama, orang baik-baik. Rugi je. Jadi menyampaikan ilmu itu ibadah, dikira ibadah, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian mengulang-ulangi ilmu itu, mengulang-ulangi belajar, walaupun belajar benda yang dia tahu, benda yang tahu kita dah belajar. Imam Ghazali kata ia sebagai zikir. Dahlah kita berzikir malam tuan-tuan, ulang-ulang belajar. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. Alah dah tahu abah, ulang lagi. Tak jemu, jangan jemu. Ni ustaz belajar buat apa? Bab wuduk. Alah, bab wuduk macam kita tak reti wuduk. Belajar baliklah. Pun bila semak-semak, lintang pukang juga je. Tapi nak tegur tak boleh. Sebab semua ni otai-otai. Yang menegur pula jadi salah. Yang salah tak salah. Yang menegur pula jadi salah. Jadi serba salah. Kan? Sebab tak nak ulang-ulang. Dia kata, alah setakat buat wuduk macam kita tak pandai. Macam ustaz seorang pandai. Marah pula. Kemarin dulu hari Selasa saya mengajar bab solat, bab sembahyang. Kita dah faham dah Syafi'i. Syafi'i kata kalau sujud ada 7 rukun. 7 rukun sujud. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 perut anak jari. Yang ramai orang kita buat, bila dia duduk antara 2 sujud, dia sujud balik, sujud kali kedua, kebanyakan kakinya dia duduk macam duduk antara sujud juga. Dia duduk begitu. Maknanya letak kuku, bukan perut jari. Kalau menurut pendapat Syafi'i, batal lah. Saya kata batal. Ustaz nanti dulu. Murid boleh cakap nanti dulu.
Ya ji, kenapa? Kalau begitu apa ni ustaz? Islam ni asyik-asyik nak hukum, batal, keras sangat. Habis saya nak cakap macam mana tak batal ke? Lantak engkau lah semayang gitu ke? Nak baring ke melunjur gitu? Taklah gitu ustaz. Sebab ada jemaah lain yang buat macam tu. Dia mazhab mana? Dia Hanafi, Maliki. Okeylah, accept. Haji mazhab apa? Syafi'i. Tapi dia boleh takkan kita tak boleh? Boleh je tukar lah Syafi'i. Tukar bagi Hanafi. Hanafi pun tak faham, PI pun tak faham. Habis tu main hentam kromo je. Ramai di kalangan masyarakat kita. Saya bukan cakap tuan-tuan. Dia bila duduk antara sujud, dia sujud kali kedua, dia tak angkat. Dia duduk begitu. Itu nak tegur macam mana je? Yang tergantung cerita lain lah, mana langsung lah. Tahu lah, ini dah tak gantung, tapi dia tak kali. Dia kalau duduk begitu-begitu je. Tak tahulah kaki dia masa tu semut-semutan ke? Ataupun krem ke, tak boleh nak angkat ke? Kerap kali kita perhati. Dan ini masalah kita. Dan bila kita nak tegur, kita nak baiki, wah, sebulan tak datang masjid je. Sebulan tak datang. Ustaz tu ada, tak datang. Ustaz tu semua tak kena, dia kata. Kita kesian. Bukan masalah kita ni cerdik, pandai tak pandai mana pun, semua pinjaman Allah. Ya, ilmu yang ada semua Allah Taala bagi pinjam. Kita nak nyampaikan balighu anni walau ayah. Janganlah kita sembahyang daripada kecil sampai dah tua-tua dah sembahyang macam tu lagi. Masih lagi tak angkat kaki lepas sujud kali kedua. Maaf cakapnya Maaf cakapnya Kalau siapa yang terbuat tu, tolong betulkan dia. Itu je, janganlah kecil hati. Ini kecil hati pula. Payahlah kan. Dan itu yang perasan. Itu yang nampak diperhatikan oleh alim, orang alim. Maka dia wajib tegur. Kalau tak tegur, saya tak ada masalah. Tuan lah tak sah. Bila tak sah, besok bila di hadapan Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Allah Ta'ala bentangkan, mana pahala puas sembahyang saya? Tak ada. Tak ada. Bila dibentangkan pada Yaumul Hisab nanti, dibentangkan, tak ada pahala sembahyang. Sedangkan aku kat dunia tak pernah tinggal sembahyang. Macam tu nak cakap macam mana je? Ustaz tak beritahu, dia kata ustaz ada, dia punya buat dono je. Ustaz juga kena. Sebab betul, saya setuju. Sebab itu ya, ketika Imam Malik Imam Malik tuan-tuan bertemu dengan seorang budak, lalu di sebuah sungai Imam Malik lalu dia nak nyeberang sungai tu, Imam Malik dia steady lah, tapi ada budak tu dia kata nak pakai terompah, nak semberang sungai pakai terompah. Lalu Imam Malik tegur, wahai anak, kamu nak nyeberang hati-hati, kamu pakai terompah, maknanya tak balance, kalau jatuh bahaya. Budak tu kata, terima kasih tuan. Tuan ni siapa? Kau tak kenal saya ke? Tak berapa cam, dia kata. Saya lah Imam Malik, ya. Ulama yang tersohor di kalangan negara tersebut. Imam Malik ya. Terima kasih tuan. Tapi tuan, saya tergelincir cuma dalam air, paling-paling pun saya basah. Lalu dia kata, budak tadi kata, wahai tuan kalau tergelincir lagi teruk. Apa dia? Saya kalau tergelincir bukan basah aja, tuan masuk neraka. Sebab tuan orang yang berpegang kepada fatwa. Salah fatwa, tuan-tuan masuk neraka. Kalau betul, alhamdulillah. Sejak daripada itu Imam Malik jadi orang yang lebih tawaduk. Dia tahu bahawa kalau tok guru silap lagi dia awal masuk neraka. Budak tadi dia tegur, cuma masuk sungai aja. Paling-paling basuh dia boleh kering-kering. Kalau masuk neraka boleh jemur lagi. Jadi kita ambil iktibar tuan-tuan. Dia tok alim, orang guru, muallim, ustaz ni tuan-tuan, dia tegur juga. Kadang-kadang berlapik, banyak lapik dah. Sampai tak ada lapik dah, tak kerti nak cakap lagi nak lapik. Pun tak faham juga tuan. Lepas tu nak salahkan tok guru juga, ustaz tak ajar. Kan? Bila ustaz ada kuliah, ustaz ada buat ceramah, ustaz buat tazkirah, tak nak dengar. Ini masalah kita kan. Wallahualam, bukan tuan-tuan dia tahu. Tuan-tuan alim belaka. Baik. Ya? InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal
alamin. Baik. Mengulang-ulangi ilmu itu dinamakan zikir. Jadi tuan-tuan janganlah rasa malas nak belajar, ya. Rasa bosan dengan nak belajar. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata lagi, dan mencari ilmu itu bagi orang yang untuk mendapatkan pengetahuan adalah jihad bagi dia. Jadi tuan-tuan, kita bersusah-susah, berasak-rasak, jauh-jauh jalan kaki kerana nak nuntut ilmu, dikira pahala jihad. Bukan jahat, jihad, insya-Allah. Boleh itu mukadimah kita lah sebelum masuk kuliah kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jilid yang pertama, bab yang ketiga, iaitu babus salis, bab yang ketiga, iaitu babus sabar, bab sabar. Jadi nak jadi orang yang soleh ni tuan-tuan, sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala namakan kitab ini taman bagi orang yang soleh. Orang-orang yang nak dapat cara soleh. Orang yang soleh ni tuan-tuan, dia kerja ni nak cari redha Allah Ta'ala, supaya Allah sayang dia, supaya Allah kasih dia. Maka orang yang dikasihi oleh Ta'ala mesti ada sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang juga. Apa dia? Iaitu mesti ada sifat ikhlas. Jadi orang yang dikasihi oleh Ta'ala, kemudian banyak bertaubat, banyak rendah diri, banyak merasakan diri kita ini banyak bersalah. Dan yang ketiga, bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Banyak sabar. Sabar ialah suatu sifat yang boleh memelihara diri daripada sesuatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal fikiran. Maknanya apa tuan-tuan? Dapat memelihara diri daripada sesuatu ketetapan. Kita dah tetapkan sesuatu, tapi kita dapat kawal. Kita dah rancang, kita dah buat satu perancangan, tapi tak dapat dilaksanakan. Sabar. Sebab kita dah tetapkan, tapi bukan kerja kita menetapkan, kerja kita ialah merancang. Tetapi Allah yang menentukan. Jadi kita sabarlah. Berjaya atau tidak, kena letak ada nilai sabar. Kalau tidak, kita akan jadi angkuh. Kita dah buat, mesti buat, pasti jadi, pasti. Bila pasti tak jadi, kecewa. Mereka kecewa itu putus asa. Dan putus asa sebahagian daripada kufur. Orang putus asa ni kufur. Sebab apa? Kufur tu bukan kafir. Kufur itu maknanya tak yakin pada Allah SWT. Kan Allah yang nentukan. Kita dah usaha dah, buat, tak jadi ustaz. Kita dah buat banner, kita dah hantar, ini kita dah buat, kita panggil lah, hantar war-war kan, tak ramai juga ustaz. Macam mana ustaz? Dia orang ni memang jahil murakab. Pandai kita nak tuduh orang. Jangan tuan. Walaupun kita dah buat banner dah war-war, hantar flyers, hantar sana sini, tengok hak tu jugalah yang datang. Ramai tu je. Jangan kecewa je. Yang dah buat tu namanya berjaya lah buat. Kehadiran itu bukan menentukan kejayaan. Kena ingat tuan-tuan. Kehadiran itu bukan menentukan kejayaan. Tetapi yang diamalkan oleh orang yang mendengar itulah kejayaan. Kita tahu haji amal apa? Saya tak tahu. Mungkin amalnya bukan dengar ini besok amal. Dah, mungkin 10 tahun baru amal. Berjaya lah tu. Kita nak yang drastik. Hari ni cakap pesawat. Kita siapa? Nabi pun berdakwah kepada Abu Sufyan selepas Nabi buka kota Mekah, baru Abu Sufyan masuk Islam. Nampak? Ya, Abu Talib, bapa saudaranya yang sentiasa berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak beriman ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wafat bapa saudaranya. Sedangkan bapa saudaranya bukan orang yang macam Abu Jahal menentang, tak ada. Orang yang backup. Tapi hidayah itu kerja Allah. Menyampaikan adalah kerja manusia. Jangan kecewa. Kalau kecewa, Nabi dah kecewa. Tapi Nabi tak kecewa. Jadi kita tak bolehlah kecewa kalau tengok, Allah ustaz, sedihlah ustaz, saya sebagai pendukung majlis ini, saya ni sebagai pegawai saranta, saya rasa saya gagal lah. Belum lagi. Gagal tu bukan makna kehadiran. Berjaya tak kita laksanakan program tersebut?
jaga. Walaupun 2 orang je datang. Kebau tombang seko. Datang 2 orang je. Pengurusi dengan imam. Ahli jawatan kuasa pun tak datang. Mana pergi mana dah? Tak tahulah. Penceramah datang. Ceramah macam mana nak ceramah? Ceramah je lah. 3 orang pun 3 orang je lah. Jangan. Habis makan macam mana? Kepala dengan kaki bagi ustaz yang ceramah. Habis cerita. Kepala kebau tu orang bagi. Terbelahak dia makan. Puas hati dia kata. Bagus. Pergi taman Rambai Jaya ni dia kata. Wah, dapat kepala kebau dia kata. Orang kampung dengar. Oh, hebat. Dia tak tahu yang datang 3 orang memang boleh bagi kepala kebau. Kalau datang 30,000, bulu kebau pun tak dapat. Itu badannya ada hikmah di sebaliknya. Jangan duk kata orang tu tak ada. Ini belakang, ini pengusi lah, tak ada cakap apa, ini tak ada. Yang banyak komplain tu sebenarnya dia yang tak datang. Tak ada. Jangan kecewa. Sebab sabar itu menunjukkan kita rasa tenang. Kita dah usaha dah. Kita nak panggil orang ni tuan-tuan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, kata Allah Ta'ala, kata apa tadi? Hendaklah kamu menyeru kepada manusia dalam jalan Allah ini dengan bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ni kalau dikupas banyak tuan-tuan. Tapi hikmah orang Melayu, tak apalah. Tak, hikmah sekali yang penampar pun hikmah juga. Ada, tapi tak bolehlah penampar tu nombor 1. Itu yang ke-10 mungkin. Panggil lah, gosok, dah belanja kopi, dah tak datang juga. Yang kali ke-10 kedebik belakang. Engkau ni aku tak tahu dah. Nak jadi apa tak tahu. Apa saya? Degil sangat. Sekali itulah, bukan itulah yang utama, tapi kita jadi utama pula terbalik, itu jadi something. Itu last. Dah last sekali. Boleh je kan? Kena. Okey, baik. Itu sabar. Maknanya tuan-tuan, kita dah tetapkan, kita dah rancang, tapi tak laksana, tak dapat laksana, dan pelaksanaan itu taklah yang kita harapkan. Sabar. Yang ustaz, kita dah lepaskan tanggungjawab kita melaksanakan perkara tersebut. Atau keputusan yang lain, kita buat, kita cadang lain, jadi lain. Jangan marahlah. Mana je? Kadang-kadang kita rancang dalam agenda gini. Perancangan cantik gini. Jadi lain pula. Apa saja jadi lain? Terima dulu. Jangan kelang kabut. Jangan terus melenting. Sabarlah dulu. Tak apa, jalan dulu. Kan kita rancang nak buat kenduri kahwin. Minta ya Allah semayang hajat dah banyak amal. Panggil ustaz setiap kali ceramah, ustaz kita buat semayang hajat. Setiap kali ceramah ustaz semayang hajat. Sampai hari jadi. Hari jadi minta jangan hujan. Hari-hari muka aja kemah berung hujan sampai ke petang. Habis nak marah siapa tu? Hujan tu. Nak marah pengurusi majlis tak boleh. Nak marah DJ tak boleh. Nak marah mak andam tak boleh. Nak marah tuan rumah tak boleh. Nak marah Tuhan lagi tak boleh. Jangan ada orang Allah hujan pula ustaz, macam mana ustaz dia orang nak datang macam mana? Dia datang tak datang. Kalau orang nak datang hujan ribut pun datang je. Jadi sabarlah. Sebab takut ada misi dan visi tersirat. Dia takut hujan tu, takut kurang orang datang tu. Maksudnya ada kurang lah. Kurang apa? Wallahualam. Itu kira sendirilah. Kan saya cakap kan ada orang kecil hati. Kan kita cakap bab kahwin ni, kalau kurang datang maknanya faham-faham lah. Bukan makanan tak habis. Makanan tak habis tak gaduh. Boleh bagi kiri kanan tu Saya tak tahu sebab saya tak terfikir benda itu. Mungkin tuan-tuan terfikir wallahualam. Sebab benda tu dah jadi lama lah, jadi darah daging. Kan? Mana je kenduri kahwin ni kalau orang kurang ni wallahualam lah. Ustaz boleh cakap lah, ustaz belum buat kenduri kahwin lagi. InsyaAllah saya belum kenduri kahwin, tapi dah kahwin. Kalau teringin ngak-ngak boleh dia buat kahwin lagi kali kan. Untuk kali kedua insyaAllah ramai yang saya datang. Amin. Ini rakam ni tak ada masalah. Dengar lah, tak ada hal. Tak. Ya. Apa ni? Tak apa, tak ada masalah. Benda harus
Bukan benda haram. Mana je? Kalau haram baru saya kata tak boleh lah. Benda harus. Cuma tak berapa berani je. Itu je lah kan. Tak berani tak apa. Itu pilihan diri sendiri kan. Wahadainahu najdain. Diberikan kamu pilihan. Berani ke tak berani? Haji Alhamdulillah, ada baik ya, sebab orang sakit tengah nak nazak ni, tengah nazak bantuan pernafasan pun tanya kahwin sihat, insyaAllah. Tanya nak kahwin lagi, sihat terus, insyaAllah ya. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sabar juga ialah mengawal diri daripada kegelisahan. Sabar juga, matlamat sabar itu adalah menahan diri daripada gelisah. Kegelisahan maknanya rasa tak tenang. Orang gelisah. Kalau cerita Piramli gelisah. Itu maknanya itu maknanya kekasih tak layan itu. Kalau zaman sekarang anak-anak muda ni, kalau SMS dia tak berjawab, WhatsApp dia tak berjawab, dia gelisahlah. Ni kenapa dia tak hantar? Aku dah hantar banyak, dekat 100 WhatsApp dah. Dia tak reply lah. Apa masalahnya? Tak makan tu. Tak lalu makan tu. Tak lalu. Baru tak WhatsApp tak berjawab. Pening kepala je. Yang tengah berkasih-kasihan lah. Yang kita dah lama-lama. Haji ada WhatsApp dengan Mak Haji? Ada? Ada ke? Tak ada. Ada? Alhamdulillah, Haji memang hebat. Agak-agak kalau Mak Haji tak balas, agak-agak pening kepala kita tak? Lagi seronok kan Mak ya? Lega dia tak balas. Kita sekarang teknologi canggih kan je ya? WhatsApp ada tweet, ada tak tweet dah. Tak bergegar-gegar. Ya? Wallahualam. Saya selalu WhatsApp dengan Omar. Saya selalu outstation kan, selalu WhatsApp dengan dia. Tapi kalau dia tak hantar, risau juga. Takut dia sakit ke kan. Kita nak balik jauh-jauh Kuala Lumpur, nak balik Melaka kan, boleh tahan juga kan. Jadi risau juga, apa-apa berlaku, tanya juga kan. Kan. Jadi sabar juga menghindarkan daripada kegelisahan. Tengok Nabi SAW ketika tahun kedukaciptaan, iaitu sebelum Allah Ta'ala mengisra' dan mi'rajkan Nabi SAW, Nabi menghadapi satu cobaan, iaitu isterinya meninggal, Khadijah ya, Sayyidatina Khadijah. Apa tu, Abu Talib meninggal ya. Dia balik dari Taif, berhijrah ke Taif, tak dapat sambutan, wahyu pun lama tak turun. Maka Allah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Untuk Allah Taala lihat supaya Nabi rasa seronok, tak gelisah. Maknanya dia bukan ke seorangan, dia bukan kesunyian, ada yang menemani. Siapa dia? Jibril dan Israfil bawa Nabi, bawa pergi masjid ke masjid supaya tenang jiwanya. Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa, tempat kiblat pertama, supaya Nabi tak gelisah. Wahyu Allah Ta'ala turun dalam surah Isra ayat 1 tersebut. Ini sebab Nabi sabar. Bila sabar, Nabi tenang baliknya. Sedangkan Nabi menghadapi cobaan yang lebih berat daripada kita. Nabi dilempar batu, tuan-tuan. Kita dilempar apa? Kita nak pergi masjid, nak pergi surau, ada orang lempar kita? Tak ada. Orang kata kita je, lempar kata-kata, kata Haji. Alah, nak jadi alim sangat lah tu. Dah, hati dah wah, nak pergi tidak? Alah, nak jadi terlebay lah tu. Buka serbat, buka terus ni. Dengar nak jadi leban, terus buka kepiah, simpan. Risau orang kata. Gelisah. Kalau Haji jadi tu lebay, apa dosanya? Ni anak-anak muda orang panggil, oi macam lebay kau. Dah sudah risau dah. Rambut dah tak boleh pacak dah. Dah mula kan nampak tak cerdik lah. Kalau cakap penyamun, suka pula. Kan confuse kita. Confuse ni panggil penyamun. Oi playboy, boleh tahan juga. Perasan lah Haji. Kalau haji lah umur macam ni orang panggil haji.
Playboy macam playboy haji. Sengih. Itu tak sedar diri namanya. Boleh bangga orang panggil kita playboy, tak sedar diri tu namanya. Bangga pula. Kau tak tahu aku zaman-zaman muda aku ni bapak playboy. Cerita dia muda dulu. Sekarang orang tengok lah. Orang tengok getik dah. Berkodut dah. Semut lalu jatuh kedebuk-kedebuk je tu divider banyak. Nak playboy lagi. Perasan. Minta maaf je Ada orang panggil kita playboy lagi je. Jangan minta lah je. Kalau ada minta memang tak sedar diri betul. Maknanya tuan-tuan, kita hindar daripada gelisah. Sebab apa? Sabar. Jadi kalau kita orang kata, lantak dia kata, kita nak buat untuk apa? Untuk nak cari apa? Cari redha Allah, supaya Allah sayang kita. Lantaklah orang nak kata-kata. Lama-lama dia penat cakap je. Lala hilang lebay. Akhirnya lebay, tolonglah. Imam tak ada, tolong baca doa. Dia panggil kita last sekali. Dah tak ada orang lain dah. Pusing sana, pusing sini. Imam tak ada, ustaz tak ada, ustaz. Lebay pun lebay, jadilah. Tak nak kita bawa, saya tak boleh. Saya kepiah je. Tak khatam lagi bab tahlil. Tak apa, baca je lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok orang kejamnya, kita balik. Tengok apa saya tak berhenti-berhenti ni. Tengok lebay balik. Habis cerita. Ini bukan lebay Malang, lebay Pal. Okey, baik tuan-tuan hadirin muslimin muslimat. Makanya apabila kita menghadapi ujian, kita menghilangkan gelisah, sabar dan rintangan dan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang, iaitu tak sejemu dan berputus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala kata dalam surah surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Jadi sabar ni tuan-tuan, sebenarnya dia ada hikmah di sebalik kita melaksanakan sabar. Kalau kita tak sabar, kita tak dapat nikmat dia. Kalau kita tak diuji, kita tak menempuhi satu dugaan, kita tak rasa tak dapat nikmat sabar itu. Bila kita dapat sabar tu, alhamdulillah, kita rasa dunia ni kita punya. Seronok sangat kalau kita dapat sabar. Memang hati panas je. Jangan muak kerja je. Sebab ada orang pula berapi. Kalau saya lah, dia punya perapi tu lagi terbakar je. Tapi kalau kita kata tak apalah, biarlah orang buat. Kau ni sabar betul, bodoh lah. Dia boleh cakap orang sabar bodoh. Dia tu cerdik sangat nak ajar orang tak sabar. Ini kadang-kadang ni satu perangai lagi masalah. Tak apalah, biarlah orang api-api kita tetap sabar. Baik, kita tengok. Kita baca hadis yang ke-26. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlanu aw yamla'u ma baina samawati wal ard wassalatu nur wassadaqatul burhan wassabru diyaun wal qur'anu hujjatul laka aw alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tuan-tuan hadis sahih daripada Imam Muslim, mengatakan daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Ash'ari radhiyallahu anhu, di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, siapa kata? Malik, Malik Haris, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Nabi bersabda. Hadis ini banyaknya sahabat yang mendengar
Rasulullah, sahabat melihat, dan juga ada juga yang Nabi berkata. Tapi di sini dia kata dia telah mendengar Nabi bercakap, Nabi bersabda. Ya, sabda Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, kesucian zahir dan batin sebahagian daripada iman. Kesucian zahir dan batin sebahagian daripada iman. Maknanya hati kita bersih, ikhlas, tenang, ya, sabar, ya, tawakal, tawaduk. Itu antara kebersihan hati. Tidak dendam, rendah diri. Itu maknanya kebersihan hati. Hati yang mazmumah ni, hati yang kotor ni, dengki, hasad, sum'ah, sombong, takabur. Ini hati-hati yang kotor. Ya, hati yang jijik. Sebab dia orang yang hasad ni, dia tak boleh tengok orang senang. Padahal senang tu dia tak kacau kita pun. Cuma dia lebih daripada kita. Itu yang sakit hati tu je. Kan? Dulu dalam tentera, kalau sama-sama pangkat, lebih sikit dia mulalah. Dia pangkat sama dengan abang, kenapa dia boleh lebih? Ada mulalah. Dia punya gelang kabut tu. Suaminya relax je. Isterinya. Biasalah dalam perkhidmatan dulu, kalau suaminya pangkatnya sekian, isinya up sikit daripada dia. Itu confirm lah tu. Up sikit je daripada dia. Kenapa jadi? Padahal dia tak ada kena-mengena dengan pangkat, tapi dia up sikit juga. Geram betul lah. Dia pula lebih-lebih pula. Itu pasal hatinya semua. Hatinya busuk, hatinya banyak. Jenuh nak kan? Jenuh nak terbiah bini kita. Kenapa? Bukan tak takut kat bini, bini tak takut kita. Itu masalahnya tu. Sebab kita takut tidur luar. Tu je masalahnya tu. Takut tidur luar je. Abang ni kena, abang tidur luar. Kalau saya, angkau bergambus. Dia pula agak kita tidur luar. Rumah siapa? Kalau nama dalam tentera, nama kita bukan nama dia. Dia NOK, name of kind. Name of kind itu pun dapat pas masuk tentera je. Pas keluar je. Itu cerita dia dulu lagi minta maaf lah. Dulu tentera juga. Ya. Dah habis dah. Kita dah jadi awam dah. Dululah. Ni cerita dululah. Dulu kan mak saya anak dara. Dulu. Baik, cerita dulu. Tak, itu kenangan. Maknanya hati dengki, tuan-tuan. Dengki ni maknanya tak boleh orang lebih sikit lah. Padahal bukan ganggu dia pun, tapi ganggu mata. Tak boleh. Contoh, haji kahwin dua. Misalnya kata haji kahwin dua. Kawan dengki tau. Macam mana haji tu umur dah 70 boleh kahwin dua? Aku 40 tak kahwin dua. Dia risau, tak risau. Pada haji kahwin dua pun dia bukan minta duit ke haji, minta duit sikit, seorang sikit ni, rumah nombor 2 tak ada beras. Dia tak ada minta pun, tapi sakit hati. Pasal kita tak boleh buat. Tu masalah. Tak boleh buat, udahlah. Doakanlah, alhamdulillah, moga haji berkat. Pasalnya Ji, apa ilmu haji pakai? Wah, apa ilmu haji pakai? Kalau tengok segak taklah segak mana. Kan haji dah umur 70. Dulu memang handsome 70, mana segak mana pun. Tu yang pakai butang sebelah ke atas sebelah ke bawah. Dah 70 isi muda. Nak cepat, siapa tengok butang ke atas, satu bawah. Tersalah pasang juga. Kelang kabut juga. Pasal apa? Pasal tengok isi comel. Butang pun boleh salah je. Apa cerita tu? Itu iklan je Ji. Tanya ibu apa ilmu haji pakai. Senang je Ji jawab ilmu munakahat. Dia pun pelik ilmu munakahat. Tak pernah dengar Ji. Kau boleh belajar dengan ustaz, ada ilmu munakahat. Dia nak ilmu hitam je kerjanya. Ilmu munakahat ada dalam fiqah. Cari. Bila nak belajar, wallahualam, cari ustaznya. Okey. Baik. Kesucian zahir dan batin sebahagian daripada iman. Maknanya kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bab yang kedua, bab usani, kita dah cerita bab taubat, bersihkan jiwa, betul tak? Bersihkan jiwa, bersihkan diri kita daripada sifat-sifat kekotoran. Dosa-dosa bersihkan.
itu kesucian adalah sebahagian daripada iman. Nampak? Separuh kita dah bersihkan dah. Ya? Kemudian dia kata apa? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi neraca. Tuan-tuan, kita sebut alhamdulillah, berzikir alhamdulillah. Alhamdulillah memenuhi neraca. Apa makna neraca? Apabila kita ditimbang, lebih berat bacaan alhamdulillah itu daripada amalan-amalan yang lain. Puji Allah Ta'ala je lah, Ji. Alhamdulillah. Ji, macam nikah yang kedua, alhamdulillah. Isteri pertama, alhamdulillah. Wah, honok je kan. Isteri kedua, alhamdulillah. Lagi jerit. Ya, okey. Tak apa. Alhamdulillah itu sebagai satu pujian bagi Allah. Dengan ikhlas, dia memenuhi neraca. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal samawati wal ard. Manakala kita mengucap subhanallah serta alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah yang kita selalu sebutkan. Subhanallah walhamdulillah. Dia kata apa? Memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Masya-Allah, tuan-tuan. Ya? Nak tasbih subhanallah walhamdulillah. Sebut dengan Allahu akbar lagi. Masya-Allah. Memenuhi langit dan bumi. Banyak, tuan-tuan, kalau nak beramal, kalau nak dapat pahala free, penuhnya langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Di sini saja subhanallah walhamdulillah, maka memenuhi langit dan bumi. Kemudian wassalatu nurun, sembahyang itu cahaya. Sebab itu orang yang solat ni, tuan-tuan, ada cahaya ni. Cahaya. Walaupun dia gelap, tapi ada cahaya. Pancar cahayanya. Nanti orang marah pula, Ustaz, saya ni badan dia yang gelap, Ustaz. Kita tengok Bilal Ar-Rabah. Bilal Ar-Rabah dia orang Habsyi, dia orang Badui, orang ulu di Arab Saudi, orang gelap. Tapi cahayanya terpancar. Cahaya tu bukanlah macam lampu suluh gitu. Cahaya tak. Kita tengok sejuk mata. Sejuk mata je tengok. Orang yang semayang ni kita tengok mata sejuk je. Kita tengok orang yang tak semayang ni kan, tengok gelap aja. Dia tak ada tarikan, tuan-tuan. Tuan-tuan ramai kawan-kawan, tuan-tuan tengok sendiri. Tapi jangan buat jengkai pula. Kau ni tak ada cahaya, tak semayang. Ni ni gelap, ni jahat. Jangan buat kerja begitu. Kita tak diberi hukum. Faham je? Kita cuma telan, astagfirullahalazim, jangan aku jadi macam dia hudah. Itu je, baik. Sedekah pula sebagai bukti iman. Bukti orang yang beriman ni, tuan-tuan, dia tak kedekut. Dia mudah sedekah. Jadi janganlah kita kedekut. Besok hari Jumaat, hantarlah pisang. Jangan ambil pisang lagi dah. Belajar pula hantar pisang. Biasa ambil pisang kan, kan? Lama dah ambil pisang dah tu. Daripada kecil sampai dah bercucu ni. Sekali ni, mulai hari ni, mulai Jumaat ni, kita beli pisang. Tak payah standar. Sesisi dulu. Berlatih dulu. Sesisi dulu. Datang awal, letak pisang. InsyaAllah confirm kita tak akan makan pisang. InsyaAllah. Yang makan pisang ni confirm tak bawa pisang. Ya, dia punya undang-undang punya sipir dia macam tu je. Tak percaya Haji bawa pisang sisir je letak. Haji nak makan pisang tak? Tak ada. Haji kan basuh tu masuk itikaf. Alhamdulillah, bagus. Tu masuk dalam masjid. Tapi datang awal lah. Jangan datang khatib dah habis baca, letak pisang. Yang itu Haji bawa balik sendiri. Ini khatib dah baca khutbah baru sampai nak letak pisang. Benda kan? Bawa balik. Mak Haji pun tanya, bang, Haji bawa balik pisang. Niat tadi nak bagi pisang kat masjid, tapi orang dah balik. Mak Haji, tak apalah, kita buat cokodok. Habis cerita. Wallahualam. Niat dah dapat je kan? Niat letak pisang, tapi tak sampai ke pesampaian. Tak apalah. Dapatlah satu pahala. Kalau buat, dapat 10. Itu cerita dia. Maknanya belajar sedekah. Kan dia? Ini asyik ambil pisang aja. Duduk kat pisang tak bergerak-bergerak. Sembang pula tu dekat kawan. Pula ada orang letak air kotak dekat satu rek habis. Sembang makan pisang ni. Dekat mana? Saya tak tahu. Masjid mana?
Ramai pula. Saya ingat ramai dalam masjid iktikaf. Rupanya iktikaf depan pisang. Masya Allah. Buruk betul. Boleh je? Macam marah je nampak. Ya. Seronok ke? Oh. Seronok makan pisang. Jangan buat malu tuan-tuan. Iman kita macam pisang je orang. Iman kita bagi pisang gugur lah. Jadi di sini sedekah akan bukti sebagai iman. Wasabru diyaun, dan sabar itu sebagai sinaran. Sabar itu sebagai cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Maka Allah Ta'ala melihat kita seolah-olah makhluk di langit melihat kita di bawah ini seperti bintang. Macam kita melihat langit waktu malam bergelip-gelip bintang, begitulah kita dilihat oleh para malaikat di langit melihat kita di bumi. Bersinar. Sebab apa? Ada cahaya iman. Sebab apa? Sabar. Al-Quran itu sebagai bukti untukmu atau atasmu, dan setiap manusia di pagi lagi ada yang menjual dirinya, iaitu melihara diri daripada siksaan Allah, dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri, tidak ingin keredaan Allah. Nampak? Hadis ini cakap apa? Pada pagi-pagi lagi ada manusia dibagikan dua kategori. Pertama, pagi-pagi menjaga supaya mendapat redha Allah, dan ada juga yang satu lagi menjual dirinya untuk mendapat kutukan dan murka Allah Ta'ala. Jadi siapakah dia? Dia tak nyatakan dalam hadis ni. Dia suruh tanya pada kita, adakah kita termasuk golongan yang pertama, iaitu orang yang mencari redha Allah pada pagi-paginya, ataupun mencari kutukan Allah pada pagi-paginya. Sebab ini dah bulan Syaban, tak lama lagi bulan Ramadan. Ni ramai orang dah qiyamul lail tuan-tuan, tapi dia cari apa tuan-tuan? Cari kasut orang, cari basikal orang, cari motosikal orang waktu pagi-pagi. Dia buat kerja untuk cari kutukan Allah. Mencuri lah. Baru-baru ni dekat Betamulu satu keluarga kena ikat. Masuk rumah, anak kena kurung, samun dalam rumah. Itu pagi. Ada pagi-pagi. Ada ni tuan-tuan, dia sekarang trend baru pula. Dia curi plate kenderaan, nombor kenderaan dengan apa nama ni? Rotek. Trend baru dia curi tu untuk dia guna pakai untuk menyamun lain. Dia gunakan plate kita dengan nombor apa nama? Ni rotek tu sekali dia curi untuk dia melakukan perkara yang Allah Ta'ala benci. Lalu bila di-tag, kita kena lah. Dia bukan curi kereta je, curi nombor plate je. Nombor plate dengan rotek, stiker rotek kita tu. Hati-hati pula je. Dah kena jaga pula peninggal kepala pula. Kereta dah pakai alam dah, okey dah semua dah. Dia buka. Pasal sekarang stiker kan main double side tape je ataupun main skru, dia buka je. Kita tengok, alah, dah tak ada dah. Kita pergi kedai je. Betul tak je? Kita pergi kedai je. Boleh report je. Sebab apa? Takut orang manipulate kita punya nombor plate tu. Hati-hatilah. Sebab apa? Ni dia bekerja pagi-pagi buta ni nak cari murka Allah Ta'ala. Ini dia. Orang dah hilang akal dah. Benda yang macam-macam. Dia nak curi kereta nampak besar sangat. Nak curi motor nampak orang katuk tak balik modal. Takat curi plate, takkan orang nak katuk sampai pensan kan. Dia balik mana? Ini pun satu hal ni. Jadi hati-hati tuan-tuan. Masa macam sekarang. Jadi genung-genung. Jadi kita berwaspada, berjaga-jaga supaya kita tak termasuk dalam golongan orang-orang yang menjual agama pada pagi harinya. Kenapa? Kerana kita tak berhati-hati. Maka dalam hadis ini dia ada satu, wasabru diyaan, dan sabar itu ada sebagai satu pemancar cahaya. Maka orang yang sabar ini dia ada kemenangan. Kemenangan di mana? Mungkin di dunia tak nampak menangnya, mungkin nampak teraniayanya. Lebih-lebih lagi orang yang teraniaya nampak macam teraniaya,
dia dizalimi dan sebagainya, tapi dia sabar. Bila dia menang, nanti di padang mahsyar, tuan-tuan, di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, dia menang. Haji dulu yang buat saya dulu je. Dia kata, ini orang ini. Dekat padang mahsyar nanti, tuan-tuan, di mahkamah Allah, dia menang. Itu cahaya dia. Sabar. Tak apa. Dia dulu zalim kamu. Ya. Okey. Ambil pahala dia. Pahala dia tak ada. Dia pun tak banyak pahala. Orang yang menzalimin orang, mana pahala banyak? Tak ada. Okey, oleh kerana pahala dia tak ada, engkau ada dosa, bagi dosa kat dia. Saya ada buat dosa. Saya nak claim balik dengan tuan. Besok lah minta maaf, bukan tuan ni, minta maaf. Marah je tak. Kita kata orang yang zalim lagi. Pada mahsyar nanti saya claim balik. Saya claim, Allah Taala kata, okey, ambil pahala dia. Dia tak ada pahala. Mana ada pahala? Buat dajal orang je. Mana ada pahala? Okey, tak apa. Dosa-dosa saya yang pernah saya buat, bagi kat dia. Bagi kat dia. Itu saya menang. Yes. Buatlah kalau berani. Janji sabar. Tapi kalau tak sabar, kita lawan balik. Kita counter balik, kita dengki dia balik. Kau buat aku balas balik. Balas balik, maka sama lah. 2 kali 5 lah. Tak ada apa beza. Maka tak dah kamu dapat satu peningkatan. Biarlah orang buat dajal kita, tuan. Boleh sabar? Sabarlah. Jadi satu wak, dia beli kereta namanya wak segan. Kereta wak segan. Wak, kalau kereta wak hilang, wak sabar, dia kata. Habis kalau Minah tak masak, wak sabar, dia kata. Kalau Minah tak basuh baju, wak sabar. Sabar betul wak ini. Habis kalau Minah tak kemas, wak sabar. Hebat wak ni. Kalau Minah lari, wak kejar. Tak boleh sabar yang tu. Awak kejar, dia kata. Jadi tuan-tuan, jadi belajar sabar ni nampak macam senang, tapi dia banyak kepada mujahadah untuk kita nak mendapat pelajaran jihad, supaya kita ini jadi orang yang benar-benar menghadapi ujian Allah dengan tenang. InsyaAllah kita akan ada jalan keluarnya. Kalau kita tak menang di dunia, kita akan menang di akhirat. Wallahu alam, sekadar itu untuk malam ni. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah, kita sambung lagi pada minggu akan datang. Ni tak lama lagi nak puasa dah. Giliran saya kena puasa tak je? Yang minggu bulan air Rabu tu. Dah puasa? Malam puasa kan? 18 hari bulan tu kan? 18 tu puasa. Jadi puasa 18 bulan, kuliah kita tangguh lah. Untuk saya. Tazkirah. Tapi kuliah kita tangguh lah. Kuliah kita tangguhkan dulu untuk sementara bagi daluan Ramadan. Nanti lepas hari raya kita sambung balik lah, InsyaAllah. Baik je tawakufkan dulu kita punya pengajian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bukan tak jumpa lagi, jumpa masa akan datang lagi, InsyaAllah. Ramadan pun kita teruskan juga. InsyaAllah kita akan jumpa dalam bentuk tazkirah ke, diskusi ke, dialog dan sebagainya. Jadi Allah alam, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, selamat menjalani ibadah puasa, dan tak lupa kita raikan sahabat kita, Haji Rosman, yang akan berangkat pada 6 hari bulan ni, insyaAllah akan berangkat menunaikan umrah pada 6 hari bulan ni. Haji Rosman ni, Rosman betul InsyaAllah, moga-moga kita doakan supaya diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kesihatan yang baik, dapat melaksanakan ibadah umrah dengan sempurna, dengan paling istimewa, dan moga-moga umrah dan ibadahnya mabrur, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan, dan yang lain-lain pun insyaAllah akan menuruti pada masa yang akan datang. Doakan supaya Allah Ta'ala menyahut
ya, ataupun menyeru kita untuk kita dapat bersama-sama bertandang menjadi tetamu Allah yang agung. Amin. Yang lain insya-Allah. Jadi sekadar itu insya-Allah mohon maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang pengajian, ya, ada terlanjur bahasa kasar, bahasa ya, kecil hati ke, sengaja tak sengaja, saya mohon banyak-banyak maaf. Maklum sajalah orang dapat mic cakap seorang-seorang macam dia seorang je, betul tak? Orang lain duk geram je. Cuba bagi depa mic, depa pun lebih kurang juga kan. Jadi insya-Allah, jadi mohon banyak maaf ya. Jadi insya-Allah, jadi sama-sama kita mohon pada Allah moga-moga kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Syaban dan bulan Ramadan nanti. Moga-moga kita mendapat Ramadan yang terbaik pada tahun ini insya-Allah. Jadi aku liqali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Aqs. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.